Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran sebanyak-banyak dan setinggi-tingginya kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita, iaitu tafsir Suratun Namli, Surah An-Namli, surah yang ke-27. Kita sudah masuk ke juzuk yang ke-20. Juzuk yang ke-20. Sambungan kita pada kali ini insya-Allah ayat 65. Ayat 65 sehingga ayat 70. 65 70. Perbincangan kita iaitu tentang kesempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengetahui segala-galanya. Makhluk-makhluk lain ada ilmu tetapi terhad. Setakat mana yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah beri setakat tu, maka itu je lah. Maka kita nampak di situ berbeza-bezanya ilmu, sama ada malaikat, para anbiya, al-mursalin alaihimussalatu wassalam, dan juga orang-orang yang lain. Ilmu ada tapi terhad. Dia panggil limited. Terhad. Allah Ta'ala beri wahyu kepada Nabi, kepada Rasul, mereka boleh sampaikan. Yang mana tidak diberi, mereka hanya terhad setakat ilmu yang ada pada mereka. Demikian juga dengan malaikat, jin-jin dan makhluk-makhluk yang lain, termasuklah kita hari ini pun. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah SWT tegaskan bahawa aku tak beri kepada kamu ilmu kecuali sedikit. Ya, Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan beberapa ayat. Ayat kita ni iaitu sambungan daripada kisah yang lepas, daripada ayat yang lepas. Ayat 65. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 817. 817. InsyaAllah kita akan baca beberapa ayat. Ayat kita ni berakhir pada ayat 70. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون
laqad wu'idna hadza nahnu wa abauna min qabl in hadza illa asatirul awwalin. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Balik semula kita kepada ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah lagi, Allah perintahkan kepada siapa? Qul ya Muhammad. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat selawat, setiap kali sebut nama Nabi, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Semuanya biar ada selawat dengan salam, ada pendek atau panjang. La ya'lamu ahadun fis samawati wa fil ardi. Tidak ada sesiapa pun yang di langit dan di bumi mengetahui perkara yang gaib melainkan Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan tiadalah mereka mengetahui menyedari bilakah masing-masing akan dibangkitkan. Hidup semula sesudah mati. Ini dipanggil tarikh kiamat, tak ada siapa tahu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ayat yang lepas, lamma abtalatil ayatus sabiqah. Ayat-ayat yang lepas kita telah condemn, kritik Tuhan-Tuhan, berhala-berhala yang digunakan oleh puak-puak musyrikin dengan dalil-dalil yang jelas. Tuhan tanya siapa dia jadi bumi, siapa dia. Allah tanya beberapa kali, a ilahum ma'allah. Adakah Tuhan lain yang layak nak sebanding dengan Allah? Semua orang yang beriman kata, la ya Rabbi, tidak ada. Tidak ada sebarang bandingan dengan Allah Azza wa Jalla. Tak boleh nak banding. Maka dengan itu terputuslah pegangan puak-puak kafir, terputus. Maknanya tidak ada hujah bagi mereka. Sunya inanul ibtal, pembatalan itu berterusan lagi sampai ke akar umbi, kata orang. Kita bukan batal ujung-ujung, sampai akar umbi sekali. Apa dia? Di antara laginya iddia, dakwaan sebahagian daripada al-kahanah, ahli-ahli nujum, ahli-ahli tilik, ahli-ahli sihir yang mendakwa mengetahui perkara gaib melalui jin yang mengintai-ngintai maklumat di langit, dan puak-puak bomoh-bomoh, pawang-pawang, dukun-dukun yang mengaku benar gaib. Orang-orang kafir musyrik menerimanya, tetapi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima. Kenapa? Sebab ilmu perkara gaib, dia kata ilmu mimma ta'sarallahu bihi. Ada ilmu Allah Ta'ala khas untuk dia je saat tahu. La ya'lamhu, tidak siapa mengetahui, hanya Allah yang mengetahui. Ada ilmu yang Allah Ta'ala buka kepada hamba-hamba dia, sama ada di kalangan malaikat, di kalangan nabi-nabi, maka mereka akan tahu. Berdasarkan pada wahyu, ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Mana dia panggil ilmu terhad, bukan ilmu mutlak. Ini kita kena jelas.
ilmu yang terhad. Bahkan dalam surah Al-An'am, para pelajar tanda, surah Al-An'am ayat 59, Allah Ta'ala tegaskan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah Ta'ala lah kunci-kunci perkara ghaib yang tiada ada siapa tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Ta'ala tahu semua yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak gugur sehelai daun, Allah Ta'ala tahu. Wala habbatin, tumbuhnya biji dalam bumi, fi zulumatil ardi, wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Semua sudah dicatatkan dalam kitab yang sangat nyata. Ini dia panggil ilmu Allah, meliputi segala perkara. Ada juga sekumpulan orang mengangkat darjat Nabi lebih-lebih. Sampai apa dia kata? Sampai dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengetahui perkara gaib. Perkara ini telah diberi nasihat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mak kita Aisyah telah menceritakan kepada kita dalam hadis yang panjang. Hadis ini panjang, saya nak ambil tempat yang kita nak je. Aisyah radhiyallahu anha dia kata apa? Salasum man takallama biwahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allahil firyah. 3 perkara ni, siapa dia bercakap, orang ni telah membuat pendustaan terhadap Allah. Masya Allah. Yang pertama, siapa dia menyangka Nabi kita tengok Allah pada malam Mi'raj. Ini pandangan Aisyah. Dia kata, 1. Yang kedua, wa man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama mimma anzalallahu alaihi. Siapa dia buat sangkaan Nabi kita sembunyi, tak sampaikan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya, ini juga satu pembohongan. Mari pada tajuk kita ni, wa man za'ama annahu ya'lamu ma fi ghadin bima yakunu fi ghadin. Siapa dia menyangka Nabi tahu apa yang akan berlaku besok, akan aku berlaku, faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Orang itu juga telah membuat pembohongan ke atas Allah Azza wa Jalla. Wallahu yaqul qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Allah Ta'ala ada nafikan, tak ada siapa tahu benda ghaib kecuali Allah. Tiba-tiba kamu kata Nabi tahu, maka kata Aisyah, orang ini dianggap sebagai pembohong. Masya Allah. Hadis ini sahih, dikeluar oleh Imam Muslim. Hadis dikeluar oleh Imam Muslim. Jadi para pelajar sekalian, habis bagaimana kita nak faham yang Nabi duk cerita tu, alamat kiamat akan berlaku sekian. Orang ni mati syahid, orang ni tak syahid, orang ni dalam syurga. Kita kata semua tu tariq al-wahyi. Melalui wahyu Allah Ta'ala beri maklumat kepada Nabi, maka Nabi sampaikan kepada kita. Secara mutlak, kalau kita nak angkat darjat Nabi, Nabi lah pemilik alam ini, Nabi lah apa ni, kita kata lah, itu ghulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tahu banyak benda yang dia tahu, tapi dia panggil ilmu yang terhad, setakat mana yang Allah Ta'ala beritahu. Itu kata Aisyah jelas. Baik. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dan tiadalah mereka menyedari bilakah masing-masing akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati. Jadi buat-buat kafir yang engkar kebangkitan semula ini, dia tak tahu tarikh sebenarnya kecuali setelah berlakunya kiamat. Bila berlaku kiamat, dia tengok sungguh ada betul ya. Ada sengoti kiamat. Yang dijanjikan oleh Allah ada sungguh. Apa nak buat? Ketika itu
penyesalan yang tidak berguna, penyesalan yang tidak berguna. Allahul musta'an, kita kata. Baik, tengok ayat 66. Baliddaraka ilmuhum fil akhirah. Allah. Bahkan mereka yang kafir telah berkali-kali mengetahui tentang hari akhirat, tetapi mereka tidak meyakininya. Ya Allah. Balhum fi syakkim minha. Bahkan mereka berada dalam syak wasangka mengenainya. Tak percaya dia. Betul ke dia? Betul ke dia? Betul ke? Dia tak yakin, tak percaya. Kalau ada, dia katalah. Kalau ada betul, kenapa tok nenek kita tak balik-balik? Tak bangkit-bangkit semula, yang duduk dalam kubur tak keluar-keluar juga bagi tahu ke anak cucu. Dia duduk main dengan teori kepala otak dia, maka itulah yang menyebabkan dia tak beriman. Kita kata nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mereka baliddaraka ilmuhu ay takamala ilmuhum. Ini tafsir ulama. Dia kata apa? Takamala ilmu. Sempurnalah ilmu mereka tentang hari kiamat. Apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu benar. Keraguan yang diragu itu sudah tidak ada lagi apabila mereka tengok sendiri kiamat berlaku. Tapi nak buat apa dah? Hina ayanuha, ketika mereka tengok kiamat tidak menjadi, tidak tertutup pada mata dia, maka dia kata, ada sungguh, ada betul, tapi apa nak buat? Tak boleh nak buat apa dah. Allah kata apa? Kata di Mawardi ayat ini, baliddaraka ilmun fil akhirah wa anna fihi qawlaini. Al-awwal anna sifatu zam. Sifat kecelaan kepada puak kafir, dia kata idmahalla ilmuhum. Maknanya ilmu dia sudah hilang. Maklumat dia sudah hilang. Mereka tak nak fikir adanya hari akhirat walaupun telah ditunjuk pelbagai bukti. Tunjuk pelbagai bukti yang zahirnya melalui ayat-ayat Allah Azza wa Jalla di atas dunia ni, tapi mereka tak mahu terima. Wasani, Mawardi kata, ada ulama kata itu sifat kepujian kepada ilmu dia. Asal dia dunia dulu mereka engkar. Bila sampai di akhirat mereka mengaku ada sungguh, tapi pengakuan yang tidak berguna. Allahu Akbar. Pengakuan yang tidak berguna. Tak apalah tuan-tuan dan puan-puan, mereka dalam keadaan syak di dunia dulu. Tak ada akhirat, tak ada kiamat, tak ada bangkit semula, tak ada ni. Bal hum minha amun. Bahkan mata hati mereka buta langsung daripada memikirkannya. Puncanya bila dia tutup minda dia tutup otak dia, tak mau berfikir, maka mereka tak akan fikirlah. Dia tak fikirlah, dia buta dah mata dia. Kata di Abu Ali Al-Farisi, dia kata al-ami, buta daripada mengetahui sesuatu perkara lebih jauh daripada syak. Kalau syak, ragu, dia masih lagi ada kepercayaan tapi dia ragu. Dia ke betul? Wal-ami, tapi kalau buta ni langsung tak nampak. Tak percaya terus. Macam kita kata sekarang ni puak-puak etis lah. Puak-puak etis ni dia tak percaya langsung ada Tuhan. Dengan mulut dia je, tapi dengan dhamir dalam hati dia, mesti dia percaya. Mesti dia percaya. Maka Allah Ta'ala gambarkan di sini, para pelajar, ini ilmu tadabbur. Minha amun, mereka buta daripada maklumat tentang akhirat. Kata di ahli bahasa, buta lebih berat daripada syak. Syak, dia tahu tapi dia tak percaya. Buta langsung tak tahu. Na'udzubillah. Jadi kita hari ini jangan duduk dua-dua. Syak pun tak mau, buta lagi tak mau. Kita orang beriman ni yakin bahawa kiamat akan berlaku. Kiamat akan berlaku. Jangan duk kata tak ada kali, boleh jadi, boleh. La.
Kita mesti tak keyakinan penuh bahawa ianya akan terjadi. Tengok ayat 67. Wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaba. Dan orang-orang kafir berkata, adakah sesudah kami menjadi tanah? Mana bila masuk dalam kubur jadi tanah. Wa abauna, tok nenek kami sudah menjadi tanah lama dah dia. A inna la mukhrajun, adakah kami semua akan dikeluarkan dari kubur hidup semula? Peninglah dia kata ini cakap. Aha. Para jemaah sekalian, lamma taqaddama, dalam ayatnya lepas Allah Ta'ala menceritakan dia Allah munfaridun bi'ilmil ghaib. Allah SWT yang esa, yang tunggal, yang hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Di antara perkara gaib itu waqt as-sa'ah, tarikh saat berlakunya kiamat. Nabi sudah bincang dengan malaikat Jibril bila kiamat, maka Nabi kata mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya bukan lebih tahu daripada yang bertanya. Yang bertanyanya malaikat, yang ditanyanya Nabi. Nabi kata kita dua-dua tak tahu. Maka mereka juga tak perasan bila akan berlaku kiamat. Puak-puak kafir buta tentang kiamat. Maka Allah jawab di sini. Allah kata apa? Jawab juga dengan kata-kata mereka yang menunjukkan mereka sangat tidak percaya kepada kiamat. Ni ayat 67 ni, itu gambaran apa yang ada di dalam kepala pemikiran, dalam minda orang-orang yang bukan Islam. Apa dia kata? Dia kata apa? Kalau kami jadi tanah, tok nenek kami juga sudah jadi tanah, kita keluar semula. Hayya. Apa ini macam cakap? Itulah ibarat lebih kurang. Apa ini macam cakap? Kan? Allahu Akbar. Nas'alullah salamata wal afiyah. Allah kata bukanlah buta tu buta mata, walakin ta'mal al-absar lati fil qulub. Buta mata dalam hati tu, mata hati tu yang jadi masalah. Yang buta betul mata ni, alhamdulillah berapa ramai orang buta menjadi orang besar. Hafiz Al-Quran, hafizus sunnah. Bahkan ada yang jadi mufti, tarah dia. Ulama hadis besar. Buta, tidak menghalang. Tapi yang menghalang nak menerima kebenaran, buta mata hati. Allahumma musta'an. Kita minta pertolongan dengan Allah agar hati kita celik sentiasa. Hati kita celik. Seorang ulama, Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Sufyan bin Uyainah dia kata apa? Al-aqilu, orang berakal itu bukan sekadar dia tahu benda betul, dia tahu benda baik, dia tahu benda benar, dia tahu benda salah. Ramai orang tahu. Tetapi al-aqilu, orang yang betul-betul berakal itu, apabila dia tahu benda baik, ittaba'ahu, dia ikut, dia amal. Bila dia tahu benda buruk, ditinggalkan. Maka Abu Anas afallahu anhu wa an walidayhi kata, agama kita ni bukan semata-mata teori. Agama kita ni berbentuk amali. Sufyan kata apa tadi? Orang yang cerdik tahu buat, tahu benda buruk tinggal, baru betul cerdik. Ni tahu, saya tahu semua tu. Ada kan apa tak buat? No time, tak ada masa. Sibuk, busy, apa-apa sana sini. Kita kata jangan. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita menjadi al-aqil, orang yang berakal, insya-Allah. Orang yang berakal bila tahu kebenaran ikut, amal. Bila tahu benda tak betul, tinggal, jauhkan diri. Itu dipanggil orang yang berakal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua, saya dan tuan-tuan dan puan-puan, termasuk minal aqilin, orang-orang yang berakal. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada ayat 68. Masih lagi puak kafir condemn, hujah,
tak mau terima kebenaran. Apa dia kata? Laqad wu'idna hadha nahnu wa aba'una min qabl. Demi sesungguhnya kami telah dijanjikan dengan perkara ini. Kami dan juga datuk nenek kami dahulu. Oh, bukan kita je. Tok nenek kami dulu pun macam ni juga dengar ceritanya. In hadha illa asatirul awwalin. Hal ini hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Habis. Dia tutup dah mata hati dia. Dia kata apa? Tok nenek kami pun dengar dah cerita ni. Nabi-nabi dulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah janji-janji nak bangkit semula sampai hari ni tak bangkit-bangkit. Oh, dia punya hujah. Habis dia kata ini semua asatir, ustur ni mana cerita dongeng. Cerita dongeng orang dulu ya Muhammad. Jangan diulanglah cerita lama. Masya-Allah, tabarakallah. Cerita dongeng. Muhammad ulang balik. Masya-Allah. Maka Allah Ta'ala ajar kepada orang kafir supaya buka mata, buka minda, buka hati. Kita orang beriman juga perlu buka mata, buka telinga apabila kita mengembara di atas muka bumi. Tengok ayat 69. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada puak-puak kafir itu. Apa dia kamu kata? Fasiru fil ardi, berjalanlah, mengembaralah kamu di muka bumi. Kemudian perhatikanlah, perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Kamu tengok, jangan jalan saja. Berjalan saja sekadar ambil gambar, ambil selfie, apa benda beda gitu. Allah Ta'ala perintah di sini, setelah mereka attack Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan buta mata hati mereka duk kata macam-macam, Nabi kita ni bawa cerita dongeng lah, bawa cerita apa. Maka Allah SWT suruh mereka berjalan, mengembara datang muka bumi. Jangan mengembara saja. Fanzuru, tengok. Para pelajar, alhamdulillah dalam ayat-ayat yang lepas kita telah kumpulkan ayat-ayat fanzuru. Fasiru fil ardi fanzuru, tengok. Berjalan, tengok. Berjalan, tengok. Berapa ayat yang Allah Ta'ala minta supaya kita mengembara dan kita perhatikan apa yang berlaku. Apa akibat orang-orang yang zalim zaman dulu? Kenapa? Jadi kita kena ingat. Itulah ketetapan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Pentingnya para pelajar sekalian, kita mengembara dan kita mengambil iktibar, mengambil pengajaran. Kalau setakat mengembara boleh ambil selfie, gambar depan tu depan ni, tapi tak ada pengajaran, apa faedah? Habis duit je, memenatkan badan, baik kita tidur di rumah, duit pun tak habis, masa tak terbuang, sakit pun penat pun tidak. Allahu Akbar. Baiklah, biasalah orang panggil asam garam di dalam perjuangan. Bila kita berdakwah, ada orang tentang. Bila kita berdakwah, ada orang akan ancam. Bila kita berdakwah, ada orang buat tuduhan. Itu satu benda biasa.
Dan ada kalanya bila kita berdakwah orang terima. Ini yang menenangkan hati, menyejukkan pandangan, melapangkan dada. Sekali-sekala bila kita terima, kita dengar ada orang terima dakwah kita, kita rasa alhamdulillah. Dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala perintah kepada Nabi supaya Nabi sentiasa mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada kita ilmu, iman dan amal. Alhamdulillah bila dakwah kita ni orang terima. Alhamdulillah bila kita macam-macam cabaran, kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Allahu Akbar. Baik. Habis apa yang kita nak kata? Ayat yang terakhir dalam siri kita ni, ayat 70. Allah SWT sebut, وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. وَلَا تَحْزَنْ يَا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah umatmu, termasuklah sahabat-sahabatmu, pengikut-pengikutmu, para pendakwa, jangan duka cita terhadap keingkaran mereka yang kafir musyrik itu, dan juga mereka berpaling tak mau ikut apa yang kamu cakap. Bahkan mereka mendusta dengan dakwah, dengan ajaran yang kamu bawa. Jangan sedih. Allahu Akbar. Allah Ta'ala perintah Nabi jangan bersedih. Satu. Yang kedua, wala takum fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan janganlah engkau resah gelisah disebabkan tipu daya mereka lakukan itu. Allahu Akbar. Jangan resah, jangan gelisah dengan sebab apa? Dengan sebab tipu daya yang mereka lakukan itu. Para pelajar sekalian, ayat ini kita perlu tadabbur, kita kena berhenti di situ. Kata-kata hikmah yang telah kita bincangkan dalam siri yang lepas daripada Alamuddin As-Sakhawi, dia kata apa? Ayat untuk kita tadabbur, kita baca dengan tartil wa tawaqqaf, berhenti. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi, wala tahzan alaihim. Jangan kamu duka cita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini, ayat 70 ini Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi dan juga kepada umatnya. Setiap orang yang berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, maka khitab ini sampai kepada dia. Khitab ini sampai kepada dia. Kita kata alhamdulillah. Bila kamu tengok orang tak terima dakwahmu, la tahzan, jangan duka cita. Jangan sedih. Jangan sempit dada. Sebab penentang dakwah, sama ada orang kafir sungguh ataupun penyokong, pendokong tegar kepada amalan tok nenek walaupun bercanggah dengan syariat, mereka akan menentang kamu. Mereka akan sebarkan diayah-diayah, propaganda-propaganda, dan mereka akan kata apa saja. Allahu Akbar. Sama ada dengan menyakiti kita dengan perkataan, dengan perbuatan, maka kamu jangan sedih. Jadi ayat ini mengajar kepada kita para pelajar sekalian, sunnatullah ataupun disebut dengan min sunanillah fil kaun, ketetapan yang Allah Ta'ala buat di atas dunia ini. Orang yang membawa kebenaran, panji kebenaran akan dihalang, ditentang oleh pelbagai pihak yang berkepentingan. Puak-puak kafir akan lawan. Sebab apa? Sebab bercanggah dengan akidah pegangan tok nenek.
Orang-orang lain yang sudah beriman juga berlawan sebab bercanggah dengan kebiasaan amalan yang mereka buat. Kita dah biasa macam ni, lawan. Maka mereka susah nak terima. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita ayat ini, la tahzan. Yang pertama, jangan duka cita kalau orang tak terima dakwah kita, orang tentang kita, orang lawan kita. Wala yakuf, jangan sempit dada. Jangan sempit dada. Bila kita terima sempit dada, kita kata, malah dah aku cakap, baik aku duduk diam, tak stres, tak sakit kepala, tak itu tak ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena belajar. Sebab itulah seorang pendakwah yang terkenal dalam dunia ni, dia tulis kitab la tahzan. Jangan sedih, jangan berduka cita. InsyaAllah dalam 10 faedah yang kita kutip ni, kita akan bincang sekali lagi tentang makna la tahzan. Baik para pelajar sekalian, itu faedah yang pertama, tuan-tuan tandalah. Faedah yang pertama, saya terus kepada ayat kita, ayat 70 tadi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada semua pendakwah. Pendakwah, apabila orang tentang dakwah kita, apabila orang lawan kita, setelah kita bawa kebenaran kepada mereka, sama ada yang betul-betul kita bawa kepada orang kafir, ataupun kita bawa kepada pendokong-pendokong tegar kepada amalan-amalan yang tidak mengikut syariat, mereka beriman, tapi amalan bercanggah. Maka jangan sedih, jangan duka cita, jangan sempit dada, kerana itu adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Faedah yang kedua, al-huznu, duka cita, sedih. Allah Subhanahu Wa Taala tidak perintahkan kepada Nabi dan juga kepada kita. Allah kata jangan sedih, jangan sedih. Bahkan terdapat larangan bersedih di dalam urusan agama. Tuan-tuan tanda, dalam ayat kita ni Tuhan Allah kata, wala tahzan alaihim. Mu jangan sedih di atas penentangan mereka. Maka dalam bab menegakkan agama, jangan kita sedih kalau orang tak terima. Sabar, teruskan perjuangan. Itu satu. Dan juga dalam surah Ali Imran, ana cakap perlahan-perlahan ni supaya pelajar boleh tulis. Dalam surah Ali Imran, Allah kata apa? Wala tahinu wala tahzanu. Jangan rasa hina, jangan rasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tinggi darjat di sisi Allah Ta'ala kalau betul-betul kamu beriman. Jangan sedih. Maknanya, sedih dalam Quran Tuhan larang, tak bagi. Kerana sedih tidak akan membawa manfaat dan tak boleh memudarat dan tidak ada faedah. Kalau benda tak ada faedah, Tuhan tak suruh kita buat. Kata di pengkaji, walam ya'til huznu fil Quran illa manhiyan. Semua perkataan sedih dalam Quran dilarang. Satu larangan, satu lagi penafian. Larang dua ayat yang lepas. Ayat yang kita baca ni 70 Suratul Namli dan juga Ali Imran 139. Yang kedua, Allah nafikan kesedihan. Ini cerita dalam Quran. Tuan-tuan tanda, dalam surah Al-Baqarah ayat 38 Tuhan kata, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ. Siapa dia ikut petunjuk aku.
tengok dalam Quran sendiri, surah Al-Baqarah, kadang-kadang dia punya cetakan salah. Ataupun ayat 38 surah Al-Baqarah, faman tabi'a hudaya, betul tu. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa dia ikut petunjuk aku, Allah nafikan sifat takut dan juga duka cita daripada mereka. Apa rahsia? Ini penting tuan-tuan, bila kita belajar Quran kita nak cari rahsia. Wasirru zalika, sebabnya bila mari sedih duka cita, dia akan terhenti daripada kerja-kerja dakwah. Dan juga dia tidak memberi ketenangan kepada hati. Dan ini yang disukai oleh syaitan. Syaitan suka sangat. Kesimpulannya yang kedua ni, apa dia? Dalam Quran Allah Ta'ala nafi sedih. Allah Ta'ala larang daripada bersedih. Dan juga Allah Ta'ala menafikan kesedihan itu daripada orang yang beriman. Jadi orang beriman jangan duk sedih. Lawan terus. Lawan dengan puak kafir jangan duk berhenti-henti. Jangan duk takut. Dua dah kita punya faedah. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, Qul siru fil ardi fanzuru. Kamu mengembaralah di atas muka bumi, tengok kaifa kana akibatul mujrimin, bagaimana akibat orang-orang yang jahat. Ayat ini Allah perintah kita suruh berjalan, bukan sekadar berjalan, tapi sabil ala sabilit tafakkuri walitti'az. Kita berjalan dengan cara berfikir dan mengambil pengajaran. Lebih-lebih lagi ayat ini difokuskan kepada mu'anidin, orang yang engkar, orang yang tak dengar kata. Mereka lebih patut untuk beriktibar dengan pengajaran orang dulu. Orang dulu sudah binasa, kenapa kita nak binasakan diri kita dengan berterusan kafir terhadap Allah Azza wa Jalla. 3. Yang keempat, Allah sebut dalam awal-awal ayat yang kita baca, ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada siapa yang tahu di langit dan di bumi tahu benda ghaib, hanya Allah. Tuan-tuan tanda, ayat ini dilalatun. Ayat ini menjadi dalil bahawa hanya Allah saja yang mengetahui perkara yang ghaib. Allah saja tahu mengenai ghaib. Jadi mana-mana orang yang mendakwa tahu ilmu ghaib, kita kata itu karut. Seperti ahli nujum ke, ahli tilik ke, tak kira lah guna teropong buluh ke, kan, yang cari MA370, macam-macam cerita. Ataupun mendakwa benda-benda ghaib yang lain akan berlaku sekian-sekian. Ni mari ramalan-ramalan dengan kitab tajul muluk lah, tajuk apa, kita kata itu jangan duk buat benda-benda ramalan benda ghaib yang kita tidak tahu. Jangan duduk percaya. Benda-benda yang jelas Nabi sebut dalam hadis yang sahih tentang alamat kiamat, na'am. Tapi kita jangan sewena-wenanya pergi pasang benda tu kepada benda yang tak pasti. Bila berlaku gini-gini, oh ni Nabi dah sebut dah ni. Ni hadis ni. Belum pasti. Apakah itu yang dimaksudkan? Jangan mudah-mudah kita abiangi. Jangan mudah-mudah kita nak buat analisa sendiri. Lah. Maka siapa yang mendakwa dia tahu benda gaib, maka orang tu dalam ajaran yang salah, sebab bercanggah dengan ayat ini. Tuhan kata tak ada siapa tahu, mu kata mu tahu. Macam mana? Ini jelas bersalah. Bahkan ada ulama kata boleh membawa kepada, bukan setakat salah, boleh naik darjat kekufuran terhadap Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Yang kelima, benda gaib ada dua kategori.
Ini kita kena kelaskan perkara gaib. Perkara gaib itu ada dua kategori para pelajar sekalian. Perkara gaib ada dua kategori. Itu dia panggil al-ghaibul mutlak. Benda gaib secara mutlak tidak ada siapa tahu. Ayat ini mengatakan Allah saja yang tahu. Bila berlaku kiamat, apa itu semua di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Orang lain kalau dakwa juga, dia panggil dakwa yang tidak berasas. Sebagaimana Allah sebut dalam surah fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Ta'ala tak zahirkan benda gaib itu kepada seorang-seorang. Itu dia panggil mimma sta'starallahu bi'ilmihi. Apa yang Allah simpan ilmu itu untuk dia saja, maka ini dipanggil gaib mutlak. Yang kedua dia panggil al-ghaibul muqayyad. Benda gaib yang terikat. Ataupun kita kata benda gaib nisbi. Nisbah ya gaib. Maka ini diketahui oleh sebahagian daripada makhluk, sama ada malaikat, jin atau manusia yang melihatnya. Jadi kita kata benda, kita tak tahu benda gaib. Gaib bagi kita tak semesti gaib bagi orang lain. Contohnya kita kata saya tak pernah tengok ni benda ni berlaku. Tapi bagi orang negeri tu, dia tengok dengan mata kepala dia. Mana tak gaib bagi dia tapi gaib bagi kita. Itu dia panggil ghaib muqayyad. Ghaib yang terikat, bukan secara umum mutlak. Macam kita kata saya tak tahu. Oi, saya tahu. Orang lain jawab, kawan kita jawab, saya tahu. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Itu dia panggil ghaib bagi kita, tak ghaib bagi dia. Ini tak boleh kita nafikan seluruh. Kita tak. Sebab itu ulama kita ajar, kalau benda kita tak tahu, kita jangan nafi mutlak. Tak ada benda ni. Tak. Kita kata maaflah tuan, saya tak ada maklumat tentang perkara ini. Contoh. Orang tanya saya soalan dalam tanya jawab. Gini. Jadi anda boleh jawab kata, minta maaf tuan, saya tak ada maklumat tentang perkara ini. Saya tak ada ilmu dalam masalah ini. Tanya orang lain, orang lah, apa ustaz ni tak ada ilmu benda ni, simple je. Kadang-kadang kita ya tak ada ilmu, orang lain Masya Allah maklumat dengan dia, kata orang panjang lebar. Itu dia panggil ghaib nisbi. Maknanya kita tak tahu. Jangan kita nafikan, orang lain tak tahu juga lah. Kita nafi untuk kita je. Kita kata saya tak ada maklumat, saya tak tahu. Contohlah apa yang berlaku sehari dua ni. Qila wa qala ni panggil cakap-cakap yang tidak memberi faedah. Siapakah timbalan Perdana Menteri? Contoh. Ataupun siapakah yang akan menganggotai kabinet? Seminggu ni duk bincang ni. Hari-hari keluar poster karut ni. Orang ni. Kita kata gaib bagi pihak kita, tapi tidak gaib bagi pihak kerajaan, bagi pihak Perdana Menteri, sebab senarai ada dengan dia. Tidak gaib bagi Doli Tuan Agung. Itu dia panggil gaib, bukan mutlak, tapi gaib bagi kita, tak gaib bagi dia. Jelaslah masalah dua kategori gaib ni. Minta maaflah saya sebut contoh ya tu. Kalau sebut contoh benda yang isu panah ni, orang muda lekat dalam kepala dia. Gitu ya. Kalau macam tu, tak salah lah kita kata Nabi tahu benda gaib. Kita kata tak boleh mutlak. Kalau kata Nabi tahu semua benda gaib, lah. Aisyah kata faqad orang ini telah membuat pembohongan terhadap Allah. Allah kata tak tahu, muka tak tahu. Lah, itu Aisyah larang. Tapi kalau kita kata Nabi tahu perkara-perkara yang akan berlaku pada hari kiamat, tanda-tanda kiamat berdasarkan wahyu, kita kata betul. Itu dipanggil ghaib muqayyad. Kita tak tahu, Nabi tahu bila setelah Allah Ta'ala wahyukan kepadanya. Dia tahu sebab dia dapat wahyu. Menarik juga kan? Jadi kita tak boleh nafi semua. Kalau kita tahu, saya tak tahu. Tanya orang lain. Kadang-kadang kita kata tak tahu, tak sampai 2 saat. Orang sebelah jawab, saya ada ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita pergi kepada yang keenam.
baliddaraka ilmuhum fil akhirah. Puak-puak kafir ni dia tahu apa yang mereka bantai, apa yang mereka bohongkan di dunia ini memang berlaku sungguh bila di akhirat. Maka kata dia para ulama, annal insan, bahawa manusia ini penentangan dia tak sama. Tak sama martabat. Ada orang yang kuat, ada orang yang pelan-pelan. Sama jugalah, maksiat pun tak sama. Ada maksiat pergi kepada dosa kecil. Ada maksiat pergi kepada dosa besar. Ada maksiat pergi kepada kekufuran. Na'udzubillah. Maka ahlul ilmi, ulama kata apa? Innal ma'asi baridul kufri. Maksiat itu baridul kufri, menjadi pos jambatan kepada kekufuran. Mana kita tengok tingkatan tu ada. Demikian juga manusia. Manusia ni mula-mula engkar. Tak percaya. Kemudian dia naik-naik darjat. Syaitan dia sesak manusia berperingkat. Sampai paling tinggi darjat kafir. Itu yang paling tinggi sekali. Na'udzubillah. Maka kita kata Allah Ta'ala sebut di sini balhum fi syakkin, mereka syak. Bila syak dalam kepala dia ada maklumat. Tapi kalau kata amun, buta terus, langsung tak ada maklumat. Itu dia panggil tingkatan pengengkaran itu berbeza, tingkatan maksiat juga berbeza. Kita minta selamat dengan Allah daripada semua jenis maksiat dan mungkar. Baik para pelajar, kita berpindah kepada yang ketujuh. Yang ketujuh, waqala allazina kafaru a idza kunna turaban. Puak-puak kafir balah hujah. Dia kata bila kita jadi tanah, tok nenek kita sudah jadi tanah, balik semula. Ulama kata talbisu ahli dhalal lil haqqi bil batil. Puak-puak sesat ni nak meragui, nak memesongkan orang benar dengan kebatilan mereka dengan cara main analogi. Logik ke? Orang dulu pun tak ada keluar-keluar lagi kan? Itu dia panggil syubhat. Dia mari jumpa kita. Apa awak ni? Logik ke Islam dia macam ni? Dia mari tak logik. Semalam ada keluar video budak perempuan mana tak tahulah. Duk marah ke pendakwah kita ni, ajak orang kafir masuk Islam, mengatakan Islam saja yang betul, orang lain tak betul. Dia marah. Mungkin tuan-tuan tengok telah direspon oleh ramai pendakwah-pendakwah. Jadi anak ni bila pendakwah ramai dia respon, saya share orang je lah. Tak perlu kita respon banyak-banyak. Kita pun banyak kerja lagi ni, hak tak respon banyak lagi ni, insya-Allah. Jadi puak-puak kafir menggunakan hujah-hujah untuk nak memesongkan orang yang benar ini dengan cara mainan akal. Tengok. Takkanlah kalau benda ni betul hidup balik. Takkanlah tok nenek kita dulu tak balik-balik. Macam-macam lah dia. Itu untuk orang kafir. Untuk kita yang beragama macam tu juga. Untuk kita orang yang beragama ni macam tu juga dia lawan. Dia kata takkanlah tok nenek kita dulu duk buat amal benda ni lama dah. Tak betul. Tak ada pun tegur. Kenapa pula bila ustaz ni mari baca hadis dia kata bercanggah? Ini juga permainan-permainan syaitan nak menolak kebenaran. Walaupun kita baca hadis sahih, bawa kata-kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi sekian-sekian, tapi benda ni orang buat lama dah ni. Takkan awak seorang yang pandainya. Dia punya hujah, lembek kita nak jawab. Orang kampung berdengar, betul juga ni. Lama dah kita buat ni. Mari dia ni ya cakap. Biar dia seorang je lah. Permainan dipanggil talbis iblis. Saya banyak kali dah sebut nama kitab ni, Talbisu Iblis. Beletan Iblis. Kitab ni ada tuan-tuan, ditulis oleh Ibn Jauzi. Sudah diterjemahkan dengan dalam bahasa Malaysia. Sudah terjemah. Saya sendiri tak sempat nak baca lagi kitab ni. Kawan-kawan kita sudah baca. Boleh tengok dalam YouTube. Baiklah, kita pergi kepada yang ke-8. Yang ke-8, Allah SWT sebut, fanzuru. Kamu berjalan, tengok atas muka bumi, fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Kamu tengok akibat, apa dia akibat? Kesan daripada puak-puak jahat.
Ulama tadabbur kata, kita kena tengok akibat, jangan tengok permulaan. Tengok kepada kesan, jangan tengok awal. Awalnya tak ada masalah apa, puak kafir relax gitu ya, kafir tak ada masalah. Boleh makan, boleh minum, tak benar. Tapi yang Allah suruh tengok kesan. Akibat dia binasa sebab dia kafir. Kita pun apa-apa pun kita kena tengok kesan. Contoh je, bila benda maksiat dianggap biasa. Dalam istilah pendakwah dia panggil menormalisasikan budaya yang tak betul. Budaya LGBT. Kita tak larang awal-awal lagi, tak sekat. Nanti akhir kesudahannya habis pakat jadi LGBT. Paling tidak pun orang tak anggap dia mungkar. Ini beratnya. Maka kita kena tengok akibat. Semua benda tengok kepada kesan. Akibat orang derhaka, binasa. Akibat kita biarkan maksiat, tidak lagi ditegur, telah menormalisasikan maksiat, akibatnya, mu tengoklah apa akan jadi kepada masyarakat dalam negara ini tersebut. Ini kesan-kesan yang kita belajar. Ya, baik. Yang kesembilan, tuan-tuan jangan, kita ambil 9-10 kita berhenti insya-Allah. Yang kesembilan, Allah SWT sebut dua perkara dalam ayat ini, dalam ayat kita ni. Fakana kaifa kana aqibatul mujrimin. Kana. Orang ngaji Arab, aqibatun sepatutnya kaifa kanat. Dia ada ta, dia jadi muannas. Kenapa dia tak kata kanat? Ni tuan-tuan yang belajar bahasa Arab ni. Akibatun patutnya kanat, tapi Tuhan kata sini kana. Ini sebabnya setengah-setengah orang yang kritik Quran ni, dia kata Quran ada nahwu tak betul ke? La, jawab di para ulama, li'anna ta'nisaha ghairu haqiqi. Muannah di sini bukan hakiki. Muannah makna perempuan. Cuma muannah di makna akibah dengan makna kaifa kana akhiru amrihim. Bagaimana akhir pekerjaan mereka, maka dia mari dengan kana. Bukan muannas hakiki, dia panggil muannas majazi. Satu. Yang kedua dalam ayat ini, kenapa Tuhan tak kata kaifa kana aqibatul kafirin, kaifa kana aqibatul musyrikin? Kamu tengok apakah akibat puak-puak syirik ataupun puak-puak kafir. Tapi kenapa Tuhan kata akibatul mujrimin, akibat orang jahat? Para ulama kata al-gharadu, tujuan ayat ini nak takhwif, nak menakutkan likullil usa, semua orang yang derhaka, ni kesan dia. Tak kiralah sama ada dia penderhaka atau tegar dari kalangan orang kafir, orang munafikin, ataupun derhaka dari kalangan orang yang beriman. Dia Islam, beriman, tapi dia derhaka. Yang duduk jadi LGBT ni sebahagiannya anak orang Islam. Tengok baik. Yang duduk jadi bawa agenda sekular, menentang undang-undang syariat Islami, anak orang Islam. Maka dia termasuk dalam mujrimin yang terlibat dengan rasuah, terlibat dengan riba, terlibat dengan na'udzubillah perzinaan fahisha. Ada juga anak orang Islam. Maka sesuai ini dia kata fa kaifa kana aqibatul mujrimin. Mu tengok bagaimana kesan orang yang jahat. Jadi jahat tu sama ada kafir, sama ada munafik, ataupun sama ada dia asi, orang ahli maksiat. Allahu akbar. Tengok ayat Quran ni kita tadabbur, kita nampak kemanisan dia. Kana akibatun. Faham dah? Kenapa Tuhan tak guna akibatul kafirin, dia guna akibatul mujrimin supaya umum. Yang terakhir, para jemaah sekalian, yang terakhir, Allah kata apa? Wala takum fi dhaikin mimma yamkurun. Mu jangan sempit dadalah dengan perancangan jahat puak kafir. Kata di ulama tadabbur, ayat ini inayatullah taala bir rasul. Allah Taala nak beri satu penjagaan, penenang
kepada Nabi SAW dan juga para pendakwah. Tuan-tuan ingatkan dalam siri yang lepas kita kata Allah Taala tunjuk kepada kita ni ayat dalam Quran ni sama ada melalui al-insya wal ikhtira ataupun al-inayah wal hikmah. Jadi ayat ni termasuk dalam hikmah inayah Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ya Rasulullah, walaupun kamu ditentang, walaupun kamu diancam, sabarlah. Jangan sempit dada. Jalan terus tugas. Walaupun orang tak dengar, jalan terus. La yuhimmuka amrahum, jangan sempit dada. Dan juga kamu kena ingat wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kalau mereka buat perancangan jahat, Allah Ta'ala juga sudah ada perancangan untuk menggagalkan perancangan jahat mereka. Kita yakin dan percaya, mudah-mudahan Islam akan terus berkembang, mendapat kemenangan. Kita para pendakwah, para pendokok Islam juga, insya-Allah kita akan tenang hati kita. Orang tak terima hari ini, terima akan datang. Dan kalau tak terima juga, sabar. Kerana kuasa hidayah taufik di tangan Allah, bukan kuasa kita. Jalankan tugas, sebagaimana kata orang, jalan terus, jangan berhenti di tengah jalan. Sebab apa? Segala perkara ini akan hilang, insya-Allah. Apabila berlalunya malam, munculnya siang. Itu bahasa kita, tak? Bahasa orang-orang sastra. Gitulah dakwah kita ni. Orang tak terima, mungkin sampai kita mati orang tak terima, insya-Allah generasi anak-anak kita nanti orang terima. Baik para pelajar sekalian, kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat siri yang akan datang. Bermula ayat 71, wa yaquluna mata hadzal wa'du. Kita belum habis lagi episod dengan orang kafir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik dan dapat beramal menjadi orang yang aqil, orang yang berakal, sebagaimana kata Syekh Sufyan Ibn Uyainah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.